Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, hari ini saya nak berkongsi bagaimana caranya menggunakan extension Ziteboard. Okey, di sini kita cari Ziteboard, kita boleh pergi dekat apps ni. Okey, klik web store. Pada ruangan ini, typekan Ziteboard. Tak tahu betul ke tak saya pronounce tu, tapi macam itulah. Okey, ini adalah Ziteboard yang saya cari. So, saya akan klik Add to Chrome. Okey, Add Extension. Okey, maka Ziteboard ni akan berada di shortcut di sini. Okey, jadi jom kita mulakan bagaimana nak menghasilkan PDPC. Okey, ini macam boleh kata macam whiteboard lah kan. Bila kita pancarkan LCD kita, mungkin senang untuk tulis kan. Untuk murid-murid kan. Okey, kalau ini guna stylus lagi seronok lah kot kan. Okey, kita boleh nampak ada sini ada pen, apa pemadam. Mungkin ini ada okey, sticky notes. Ini mungkin move tool. Okey, bagaimana nak mulakan? Okey, seperti yang boleh nampak ada login or sign up, create new board, save board, my board, invite people, share to view and so on. So tak apa, ini adalah pertama kali saya nak nak sharekan ni dengan anda semua. Okey, so apa kata kita tengok kat sini, kita login. Okey, login. Kita abaikan yang atas ni dulu. Tengok ada beberapa cara untuk login. Facebook, Twitter, Slack dan Google. So, di sini saya lebih suka memilih login with Google. Di sini, sign in with Google. Ada beberapa account di sini. So, saya memilih account eDidik. So di sini akan bawa semula kepada Ziteboard. Okey, di tepi ini adalah untuk zoom bagi besar, bagi zoom in dan zoom out. Okey, jadi contohnya di sini saya nak mengajar murid saya bagaimana membina ayat berdasarkan gambar yang diberikan. Okey, di sini kita boleh insert from web, tapi saya takkan kongsikan bagaimana guna from web, tapi cuba berkongsi dengan gambar yang terdapat dalam device saya. Choose file. Okay, klik pada file dan open dan tekan insert. Okay, maka di sini file akan appear pada ruangan di canvas ini. So dengan menggunakan move tool ini, bolehlah gerakkan dia ke tengah-tengah atau di tepi ikut kesesuaian lah. Okay, mungkin di sini sesuai untuk balance lah dari segi view kita dan murid. Okay, untuk besarkan kita klik pada zoom ni. Untuk kecil kita zoom in. Atau pergi home, kalau tekan rumah ni dia pergi ke tempat asal. Okay, so kita ubah semula. Okay, di sini ada pensel. Ya, pensel mungkin untuk menulis. Okey, ada beberapa kat sini lah, tapi saya lebih suka guna pensel pemadam. Okey, di sini ada pen hitam, biru, merah. Okey, kita tengok kat sini merah. Okey, saya suka gunakan warna merah untuk lebih nampak penegasan, nampak lebih dia jelas. Okey, di sini untuk kemahiran membina ayat berdasarkan gambar. Okey, kita akan gunakan ayat mudah supaya murid dapat kembangkan ayat itu tadi. Okey, seperti yang anda dapat lihat di sini, siapa? Okey, ini lainkan ya. Siapa, buat apa, di mana, bila, kenapa. Okey, saya akan gunakan kaedah menulis ataupun membina ayat menggunakan S, K, O, P, iaitu S untuk siapa, K untuk kata kerja atau buat apa, O selalunya saya gunakan objek, P perluasan, di mana, bila, kenapa. Okey, berbalik pada gambar. Okey, ada 5 orang di dalam gambar. Jadi senang selalunya membina ayat, selalunya bina 5 ayat berdasarkan gambar. Okey,
tengok gambar yang pertama. Bergantung pada murid kita. Okey, dia nak tengok murid yang mana satu. Setengah murid dia nak tengok yang paling besar. Ataupun ada murid yang tengok yang paling belakang. Ada murid nak paling kanan. Kiri tak ada masalah. Okey, semua itu sangat subjektif. Bergantung pada penglihatan murid itu. Okey, untuk gambar yang pertama, katakanlah saya berperanan sebagai seorang murid. Saya suka melihat murid yang paling depan. Yang di depan ni boleh nampak sama ada lelaki atau perempuan. Jadi, kalau perempuan, saya boleh namakan dia murid perempuan itu Siti. Okey, Siti adalah orang dalam gambar. Siapa namanya Siti? Okey, tengok Siti. K, kata kerja ataupun buat apa? Siti sedang buat apa? Okey, di sini kata kerjanya bersama dengan imbuhan. Okey, ke mem dan sebagainya. Kalau diperhatikan di sini, untuk lebih pengetahuan sedia ada, murid mungkin boleh mengatakan ia Siti sedang mengelap, membersihkan. Okey, nampak sini ya. Okey, buat apa? Mungkin saya boleh tuliskan dekat sini, mengelap. Okey, Siti mengelap apa? Okey, paling jelas nampak meja. Okey, ini ayat yang paling mudah. Mengelap meja. Ada tak lagi apa lagi ni? Selain tu apa yang kamu nampakkan lagi? Kalau saya tak ada, saya akan tanya. Mengelap meja, Siti mengelap meja dengan apa? Jadi bila-bila saya tanya, murid akan jawab menggunakan kain buruk. Boleh tambah menggunakan kain. Maafkan kat sini ya, disebabkan guna mouse, tulisan tu cakap ayam. Kain buruk. Okey. Di mana? Ni sudah. Di mana? Okey, saya akan tanya murid di mana agaknya situasi ni. Murid akan cakap kelas. Kelas di kelas. Kalau saya nak tambah lagi, boleh tak di kelas mana? So, murid mungkin boleh cakap di kelas sendiri, di kelas 6K. Okey. Lepas tu saya tanya, bila? Okey, bila agaknya kamu akan ada pada masa lapang ke? Selalunya cuci kelas bila? Pada waktu rehat. Pada waktu rehat. Okey. Saya akan tanya kemudian, kenapa perlu Siti mengelap meja? Okey. Murid akan cakap supaya bersih. Supaya apa? Supaya meja bersih. Okey, cuba baca. Okey, Siti mengelap meja menggunakan kain buruk di kelas 6 KWA pada waktu rehat supaya meja bersih. Okey, nampak tak kat sini? Betapa lengkapnya kita ada siapa. Boleh nampak ya? Kiranya kita sudah ada. Buat apa? Dengan apa? Okey, bila? Kenapa? So, mungkin di sini ayat dah lengkap. Jadi, mungkin di sini secara holistiknya murid boleh dapat markah yang sesuai. Okey, itu saja perkongsian saya untuk hari ini dengan menggunakan Ziteboard. Dengan itu, Assalamualaikum dan bye.